Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, video ini dibuat adalah sebagai tugasan untuk menjawab tugasan subjek ekonomi antarabangsa. Okay, saya akan menjawab persoalan-persoalan yang diberikan dalam tugasan tersebut secara berperingkat ya. Okay, yang pertama, apakah betul strategi ekonomi negara kini yang meletakkan sektor perkhidmatan sebagai enjin pertumbuhan utama negara? Okay, pada pendapat saya, negara meletakkan sektor perkhidmatan ini sebagai enjin pertumbuhan negara utama adalah tepat kerana kalau kita lihat sekarang negara maju sendiri, mereka meletakkan sektor perkhidmatan ini adalah sektor yang paling utama sebab meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan cepat. Okey. Dan kita dapat lihat lah, sebelum sesebuah negara itu menjadi negara membangun dan negara maju, mereka akan mengikut peringkat, iaitu pertama sekali mereka meletakkan sektor pertanian sebagai sektor utama mereka. Lepas tu apabila untuk menjadi negara membangun, mereka meletakkan sektor perindustrian di negara mereka sebagai tunjang utama untuk pertumbuhan ekonomi negara. Dan apabila untuk menjadi negara maju, mereka meletakkan sektor perkhidmatan sebagai enjin pertumbuhan utama ekonomi negara. Okey, pada pendapat saya ianya adalah betul. Bagi menjawab persoalan kedua, iaitu kenal pasti dan bincangkan apakah strategi teras untuk RMK yang ke-11. Okey, pada pendapat saya, matlamat itu akan tercapai jika kerajaan memberi keutamaan kepada projek-projek berimpak tinggi dan berkos rendah selain memastikan pelaksanaan yang cekap dan pantas. Okey, kerana projek-projek yang berimpak tinggi ini dia akan memulangkan faedah yang tinggi juga. Maka dengan itu pertumbuhan ekonomi negara akan menaik dengan mendadak sebab kita mendapat peluangan yang tinggi. Okey, lepas tu kos untuk projek tersebut adalah rendah. Okey. Okey, Datuk Seri Najib sebelum ni berkata RMK 11 ini akan menghasilkan daya tolakan terakhir kepada usaha transformasi bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Okey, adalah penting untuk memfokus semula usaha dan tenaga kita di bawah semangat Satu Malaysia bagi menjana lebih banyak kekayaan selain meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okey, kerajaan pada masa yang sama tidak akan meminggirkan agenda reformasi fiskal bagi memastikan kemampanan dalam pertumbuhan. Okey, kerajaan juga perlu mengembangkan bajet tetapi tidak harus dilakukan atas impak ke atas defisit. Okey, selain itu, kerajaan perlu memberi tekanan terhadap kepentingan memacu keseimbangan antara keuntungan syarikat dengan gaji pekerja di negara ini. Okey, untuk membangun dan mengekalkan bakat dalam perniagaan, sektor swasta mesti bersikap inklusif dalam perkongsian kek ekonomi selari dengan produktiviti mereka. Okey, dasar dan pertumbuhan negara tidak harus meminggirkan mana-mana kumpulan, dan semua pihak perlu meneroka cara untuk memastikan ekonomi Malaysia menjadi lebih inklusif dan seimbang. Okey, kerajaan juga perlu melihat pelbagai kaedah untuk membantu rakyat berdepan dengan kos hidup yang meningkat, termasuk menambah pengeluaran makanan serta menyekat keuntungan melampau orang tengah dan aktiviti spekulasi. Okey, kalau kita nak bandingkan dengan negara macam Korea Selatan yang merupakan antara salah satu negara yang pertumbuhannya adalah pesat, kita dapat lihat strategi dia adalah dengan mengeluarkan barangan elektronik. Itu merupakan adalah salah satu projek berimpak tinggi. Kalau kita lihat sekarang, elektronik merupakan salah satu benda yang penting di dalam kehidupan seharian. Jadi Malaysia juga perlu memfokuskan kepada projek-projek yang berimpak tinggi dan berkos rendah
di Malaysia, supaya pertumbuhan kita akan meningkat dengan cepat dan seterusnya kita dapat menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020.